bawakan tajuk tentang rasional cara bangkit Rasulullah SAW daripada tidur. Kita bangkit macam mana? Kita bandingkan dengan kisah Nabi SAW. Moga-moga dapat iktibar terbaik untuk kehidupan kita. Dan untuk anda pagi kita jumpa esok. Ya, sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Bual Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Lama sudah aku bekerja mengumpul harta. Tapi jika aku ditimpa bencana nanti, takkan harta terkumpul ni terbiar begitu saja. Rancang urusan harta anda di Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, untuk ketenangan di hari kemudian. Layari laman web MAIS di www.mais.gov.my atau follow Facebook page dan Instagram rasmi MAIS. Hubungi 03-5514-3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. MAIS, pilihan terbaik untuk urus harta anda. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba di Istana Negara Kuala Lumpur pada hari ini bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Secara kebiasaannya, Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri akan menghadap Seri Paduka sebelum mesyuarat Kabinet diadakan pada Rabu bagi menyembah maklum perkembangan pentadbiran negara. Difahamkan Yang di-Pertuan Agong dijadual menerima menghadap ketua-ketua parti politik negara termasuk Tan Sri Muhyiddin selaku Presiden Bersatu secara berasingan bermula pada hari ini. Kerajaan Negeri Perak mengambil tanggungjawab dengan memastikan penduduk kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dibantu dengan bekalan barangan keperluan asas yang mencukupi. Sehubungan itu, Menteri Besar Perak Datuk Searani Muhammad berkata, langkah tersebut diambil agar tiada penduduk yang tidak terputus bekalan makanan dan seterusnya jatuh sakit. Ketika ditemui pemberita semasa mengadakan lawatan ke Pusat Kawalan Operasi Bencana di Taman Berkat di Taiping, Perak, beliau juga berkata pihak kerajaan bersimpati dengan penduduk yang dikenakan PKPD dan memohon mereka duduk di rumah serta mematuhi prosedur operasi standard bagi memutuskan rantaian COVID-19. Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKUA akan memainkan peranan lebih besar bagi memastikan masyarakat orang asli turut menyertai program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bercakap kepada pihak media ketika melawat perkampungan orang asli Sungai Berua di Kuala Berang, Terengganu, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, kempen akan dipergiatkan lagi oleh pihak JAKUA bagi meningkatkan kesedaran orang asli tentang bahaya COVID-19 serta pentingnya pengambilan vaksin bagi mencegah jangkitan tersebut. Untuk rekod, sejumlah 3,018 orang asli telah menerima dos pertama vaksin dan sebanyak 1,330 individu telah menerima dos vaksin kedua. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 10 Jun 2014, seminar motivasi dan pembangunan sahsiah diri pemandu teksi telah berlangsung di Masjid Wilayah Persekutuan Jalan Duta Kuala Lumpur. Seminar yang diadakan selama sehari ini bertujuan membina keyakinan dan menzahirkan hubungan insan dan Allah SWT serta bagi meningkatkan keimanan selain daripada melihat kepada kepentingan berzakat dalam mendapatkan keberkatan dalam pendapatan dan kehidupan. Seramai 200 peserta yang terdiri daripada pemandu teksi yang telah menerima bantuan deposit sewa beli teksi hadir pada seminar ini. Pemberian bantuan deposit sewa beli teksi di bawah skim bantuan pengangkutan Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB ini adalah bertujuan membantu golongan asnaf agar dapat menjana pendapatan dan berdaya saing dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka.
Selain bantuan deposit sewa beli teksi, bantuan motosikal orang kelainan upaya dan bantuan deposit van bas sekolah turut disediakan kepada asnaf yang layak. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Salawatul Karim Syahra wa hawla Alfa alfin ala Rasulil Mu'alla Salawatul Karim Syahra wa hawla Alfa alfin ala Rasulil Mu'alla Salawatul Karim Syahra wa hawla Alfa alfin ala Rasulil Mu'alla Salawatul Karim Syahra wa hawla Alfa alfin ala Rasulil Mu'alla Ya Allah Ya Allah Ya Fattah Ya Alim Iftah qulubana Futuh al-arifina Ya Allah Ya Allah Ya Fattah Ya Alim Iftah qulubana Futuh al-arifina Ya Allah Ya Allah Ya Fattah Ya Alim Iftah qulubana Futuh al-arifina Ya Allah Ya Allah Ya Fattah Ya Alim Iftah qulubana Futuh al-arifina Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah. Allah rezekikan kita untuk bersama sekali lagi di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia menerusi perkongsian aspirasi 10.1 bersama saya Nur Hayati Paradi, edisi Rabu yang positif. Untuk sama-sama kita tempuhi hari ini dengan penuh rasa positif, rasa terbuka dengan setiap apa jua yang Allah kurniakan kepada kita, insya-Allah. Baiklah, telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian Warna Pagi yang sangat-sangat bermanfaat untuk sahabat pendengar sebentar tadi. Jadi terima kasih pada Hazwan Shah dan juga Sufian Amrin untuk perkongsian mereka. Dan insya-Allah bersama Hayati kita bakal mulakan menerusi rancangan Rahmatan lil Alamin. Hari ni hari Rabu, dia senang aja. Dia punya keyword dia Rabu, semuanya bermula dengan R, Rahmatan lil Alamin. Nanti pukul 12.30 hari kita ada
solusi. Jadinya insya-Allah untuk bersama dengan sahabat pendengar perkongsian Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rushdie Ramli Al-Jawahari. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sama-sama telah belajar berkenaan dengan rasional sunnah, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak melelapkan mata tidur sebagai ibadah seperti mana yang diajarkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejap lagi kita bakal menyambung perkongsian menerusi Rahmatan lil Alamin untuk rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit daripada tidur. Agak-agak apakah yang dilakukan, SOP-nya bagaimana? Insya-Allah kita akan belajar sebentar saja lagi bersama dengan Ustaz Rushdie Ramli Al-Jawahari. Untuk anda sahabat pendengar, dengarkan secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, insya-Allah. Saat ini jom kita ada aula dengan saksi syahadah. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Tiada bahasa gambarkan rasa sayang disayang padamu permata ayah bunda. Dengarkanlah pesanan titipan amanah cinta, jadi cahaya untuk selamanya. Jalan ini hamparan yang terbentang, penuliku merintang. Medan ini bersadur kesamaran, menuju pengakhiran. Akal budi dan janji yang dijaga, tetap teruji juang. Iman, ilmu dan amal kan diduga, takwalah perisainya. Anak, kau ditimang-timang duniawi, semoga berindah-indah di syurgawi. Teguh jiwa menolak habuan dusta, jangan khianati. Sekecil amanah kan dihitung. Berkatalah yang benar walaupun pedih dan payah, biar sempurna saksi syahadah. Jalan ini hamparan yang terbentang, penuliku merintang. Medan ini bersadur kesamaran, menuju pengakhiran. Akal budi dan janji yang dijaga, tetap teruji juang. Iman, ilmu dan amal
lah aku. Kau tengok ni, lain dah jadi. Kalau macam ni, baik kau jahit sendiri. Bila masanya aku nak belajar jahit-jahit ni semua? Anda nak belajar menjahit? Ya. Tapi tak ada masa. Anda nak belajar menjahit, terpaksa tinggalkan keluarga. Anda pergi belajar menjahit, bila balik jadi lupa. Tak perlu ke mana-mana. Duduk je di rumah. Dan anda boleh belajar secara atas talian. Tunggu apa lagi? 013-5853-149 atau layari FB Skuci. SQUCCI. Radio kau ni macam tahu-tahu je. Jom daftar sekarang. Kat mana? Mana lagi? Skuci lah. Ayo kita laksanakan cita demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Dapatkan koleksi buku Tafhim IKIM, Journal of Islam and the Contemporary World. Buku ini membincangkan perkara-perkara mengenai Islam dan isu-isu kontemporeri yang berkaitan dengan Islam, baik antarabangsa dan tempatan, dalam kerangka yang diunjurkan oleh pandangan dunia Islam. Dapatkan Tafhim IKIM yang bertaraf antarabangsa dengan harga promosi sekarang. Dapatkan di www.ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Waktu ini kita bersiaran bersama dengan rakan pendengar menerusi rancangan pertama di Aspirasi untuk Hari Rabu yang positif. Tak lain tak bukan kita bakal bersama dalam pengajian Rasional Sunnah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Rahmatan lil Alamin kita ada Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari di ujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Kebayati. Baik, alhamdulillah. Ustaz, saya cemburu dengan Ustaz. Kenapa? Sebab Ustaz saban hari ada je kelas-kelas yang Ustaz anjurkan bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar yang lain, ya kan? Masya-Allah. Di radio. Antara anak murid saya adalah Datin Muna. Ya. Masya-Allah. Tapi alhamdulillah, maknanya walaupun dalam PKP masih lagi majlis-majlis ilmu berjalan seperti biasa Ustaz kan. Tapi alhamdulillah hari ini kita nak bersama dengan Ustaz. Kalau sebelum-sebelum ini beberapa minggu yang lalu, hampir sebulan juga Ustaz kan, kita bersama-sama belajar tentang rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda Rasulullah melelapkan mata. Sebagai SOP-nya apa yang kita kena lakukan. Dan kali ini Ustaz nak bawa kita macam mana agak-agaknya kan rasional di sebalik sunnah juga. Hari ini kita nak belajar tentang satu lagi cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda bangkit dari tidur, apa yang baginda lakukan? InsyaAllah kita nak kupaskan, detailkan tentang itu untuk beberapa minggu ini Ustaz. Kita mulakan dengan mukadimah terlebih dahulu daripada Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih pada DJ Yati, dakwah dan jihad, sentiasa berdakwah dan sentiasa berjihad, insya-Allah. Amin. Dan seterusnya sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama dan selama-lamanya mari sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesempatan oleh Allah duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkatan, kemudian duduknya kita dalam majlis ini dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya. Kita layak untuk boleh syafaat baginda SAW. Lebih-lebih lagi kita membicarakan tentang keunggulan, kepribadian dan kesempurnaan seorang manusia agung iaitu Muhammad bin Abdullah Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan kita juga berjaya bebas daripada api neraka Allah dan seterusnya ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan itu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin. Okey. Pada pertemuan kita yang minggu lepas kita bicara tentang, kita dah berakhir dah tentang amalan baginda SAW bila bangkit dari, bila baginda hendak tidur, bila baginda hendak tidur. Itu di bawah ruang lingkup ataupun tajuk ataupun skop perbincangan kita adalah berkenaan dengan lifestyle ataupun cara hidup Nabi SAW. Bagaimana Nabi menjadi seorang yang produktif, bagaimana Nabi menjadi seorang yang sihat walafiat, bagaimana jadi Nabi seorang yang
yang genius, dia bergantung kepada tidurnya, bergantung kepada tidurnya. Saya sebut umpama macam kita mengecas telefon bimbit kita. Kalau kita cas penuh, maka panjanglah tempoh hayat dia untuk kita gunakan. Tapi kalau kita cas tak penuh, berarti sikitlah ataupun baterinya lemah untuk dia beroperasi. Begitulah dengan diri kita sebenarnya. Cuma kita bukanlah kena cas ni, tapi Allah SWT, kita ada amalan-amalan yang boleh menyebabkan tidur kita jadi kualiti. Tidur kita jadi gitu. Kalau kita lihat hari ini kita nak bincang satu hadis yang tentang kisah Allah SWT, syaitan mengikat manusia dengan 3 ikatan, kan? Dan sebab apa? Syaitan ni dia cuba ganggu kualiti tidur kita, ganggu kualiti tidur kita. Itu dibawakan dengan mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang buruk, supaya tidur kita terganggu dan hilang kualiti tidur. Bila hilang kualiti tidur, seorang tu bangun, tapi bangun dalam keadaan letih, bangun dalam keadaan lesu, tidak produktif, tidak kreatif, otaknya tidak boleh berfungsi dengan baik sebab tidurnya. Sebab itu syaitan akan mengganggu tidur manusia ni, sebab di sinilah letaknya kunci kepada kecergasan seseorang bila bangkit daripada tidur, insya-Allah. Okey. Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya tertarik dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyah ra'si ahadikum idha huwa nama thalasa uqdah yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dhakara Allah halat uqdah fa in tawadda'a tawadda in halat uqdah fa in shalla in halat uqdah fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa ila asbaha khabithan nafsi wa kaslan. Hadis menceritakan tentang kata Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, syaitan akan mengikat tengkuk kepala seorang daripada kalian ketika dia tidur dengan 3 ikatan. Syaitan akan mengikat sedemikian rupa sehingga setiap ikatan itu diletakkan pada tempatnya, lalu syaitan akan mengetuk yadribu setiap ikatan tu. Kemudian syaitan akan berkata, tidurlah malam masih panjang, tidurlah malam masih panjang. Dan bila seorang tu bangun dengan menyebut nama Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Bila dia beruduk, maka lepaslah satu ikatan berikutnya. Kemudian bila dia mendirikan solat, maka lepaslah seluruhan ikatan tersebut. Dan di pagi hari dia akan bangun dalam keadaan bersemangat. Tayyiban nafsi ni kalau kita boleh maknakan lebih tepat adalah mood yang baik. Dia bangun dalam keadaan mood yang baik. Kemudian namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi hari dia bangun dengan jiwa yang kotor. Dia panggil khabithan nafsi, mood yang tak baik, wa kaslan, dan malas. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Jadi antara amalan dilakukan oleh baginda SAW bila bangkit daripada tidur, first sekali, walaupun ada satu hadis yang disebut oleh Bilal bin Rabah, disebut dalam kitab Al-Yawmun Nabawi, Syekh Abdul Wahab At-Tariri, dia menyebutkan antara amalan Nabi SAW bila bangkit daripada tidur, ini dulu amalan Nabi buat. Tapi kalau kita menyusuri susunan, disebut dalam hadis Nabi SAW, bila bangkit daripada tidur, sebut nama Allah dulu. Sebut nama Allah. Bila sebut nama Allah, akan tertanggallah satu ikatan. Bila sebut nama Allah, tertanggallah satu ikatan. Kemudian bila dia bangun untuk beruduk, tertanggallah ikatan kedua. Bila dia mendirikan solat subuh, maka tertanggallah ketiga-tiga ikatan. Kadang-kadang kita lihat Yati dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ni tidur cukup dah, alhamdulillah. Lebih lagi kita tidur, kan. Tapi di pejabat kita tetap letih, tetap mengantuk. Tidur awal lah. Mungkin kita tidur sebelum jam 12 malam, kita tidur awal. Dan kita bangun mungkin pukul 5 pagi, 5.30 pagi atau pukul 6 pagi waktu subuh. Tidur kita tu berapa jam dah tu sebenarnya, kan? Lebih daripada yang kita perlukan.
Tetapi ada perkara yang kita tak jaga. Pertama adalah bila kita bangkit daripada tidur, kita tidak menyebut nama Allah. Kita tidak menyebut nama Allah. Bila tidak menyebut nama Allah, ikatan syaitan tu masih terpasang pada tengkuk kita. Masih terpasang pada tengkuk kita. Jadi kalau kita pergi kerja, ikatan tu masih ada pada kita. Mata kita celik, tetapi otak kita mungkin sedang dibuai mimpi, sedang lena, jadi kita tak fokus, yang menjadikan kita tak produktif. Kemudian kita tak boleh berfikir dengan baik sebab otak kita tak betul-betul sedar. Kita di separa sedar sebenarnya. Mata kita selik, tapi pemikiran kita melayang. Kadang-kadang kita bawa kereta kan. Allahumma salli. Itu bangun sebut nama Allah dulu, maka tertanggal satu ikatan. Yang kedua, selepas kita dah bangun, ambil uduk, tertanggal ikatan kedua. Yang ketiga, bila kita solat, maka tanggallah ketiga-tiga ikatan. Dan Nabi beri jaminan dalam hadis ni, fa asbaha nasyitan, dia akan bangun dalam keadaan bersemangat, cergas. Kemudian thayyiban nafsi, bangun dalam mood yang baik. Bangun tak marah-marah, bangun tak marah-marah. Kalau tak, memang Nabi kata dia akan bangun khabith nafsi, dia bangun dalam keadaan mood tak baik. Kemudian Allahumma kaslan ni malas. Orang Jawa panggil kesel kan. Kesel tu penat, Ustaz. Oh, kesel tu penat bukan malas sorry. Orang Bugis kan, dia bukan orang Jawa. Masya-Allah, kesel tu penat okey. Tapi dia ambil daripada bahasa Arab juga. Dia ambil dari bahasa Arab juga sebab perkataan khabar kan, yang jadi kabare tu, dia sebenarnya berasal daripada bahasa Arab. Khabar khabar tu apa, khabar itu apa kan. Jadi khabar apa khabar kan. Jadi kabare itu bahasa Jawa juga. Kaslan pun bahasa Jawa juga daripada bahasa Arab kan. Okey. Nabi kata kalau bangun dalam keadaan dia tidak melakukan yang tadi ketiga-tiga tu, dia bangun dalam keadaan dia malas sebenarnya. Lepas tu mood tak baik, asyik nak marah je. Asyik nak marah je kan. Tu sebenarnya. Begitu juga dengan anak-anak kita yang pergi ke sekolah. Kadang-kadang kita anak orang lain pun pergi sekolah, anak orang lain boleh dapat A. Anak kita kenapa tak boleh dapat A? Kitab yang sama, ustaz yang sama, masa yang sama, guru yang sama, sekolah yang sama, pusat tuition yang sama kan, tapi kenapa tak boleh dapat A? Rupanya anak kita pergi sekolah dalam keadaan dibawa ikatan syaitan pada tubuh badan dia. Walaupun dia bangun mandi, tapi dia tidak menyebut nama Allah ketika bangun. Dia tu nak bangunkan anak kita, so sebut nama Allah. Adik-adik sebut Allah, menggeliat tu, menggeliat Allah tu. Allah je tertanggal ikatan syaitan. Okay? Yang terbaik lagi baca doa lah. Bila baca doa disebut sebagai zikir, sebut nama Allah juga. Sebut nama Allah. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baca doa tu lebih terbaik. Kalau tak pun sekadar sebut Allah, tertanggal ikatan. Anak kita walaupun dia belum lagi ni, dia kena ambil uduk. Ajar dia ambil uduk. Okey, dah ambil uduk, solat 2 rakaat subuh, kemudian pergi sekolah. Insya-Allah terbaik itu yang perlu kita. Jadi ini perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW bila bangkit daripada tidur, insya-Allah. Ini kita sambung dengan amalan seterusnya. Ya, insya-Allah ni cara sebenarnya tips untuk membugarkan, menyegarkan diri, bangkit-bangkit dari tidur je segar, insya-Allah. Caranya mudah jadi Ustaz dah kongsikan. Jadi jom sama-sama kita amalkan. Dan untuk anda rakan pendengar, kita akan berhenti rehat seketika seperti mana yang Ustaz katakan tadi. Dan selepas ini kita akan bentang satu persatu rasional di sebalik sunnah tersebut, insya-Allah. Untuk sahabat pendengar yang sedang menyaksikan, menonton secara langsung di FB IKIM FM maupun di FB Ustaz Rushdie Ramli Al-Jawahari, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat sama-sama menonton, menyaksikan dan juga mendapat ilmu daripada perkongsian kita pada pagi ini. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian rahmatan lil alamin bersama dengan Ustaz Rashidi Ramli Al-Jawahari. Hari ini kita belajar rasional sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada tidur. Masya-Allah Ustaz. Ada yang bertanya, banyak juga yang dah bertanya Ustaz, katanya kalau bangun tidur dia tak buat tiga-tiga tu Ustaz. Dia buat dua je daripada tiga. Dia bangun-bangun memang ambil wuduk tapi terus solat. Tak baca, tak menyebut nama Allah. Macam mana Ustaz? InsyaAllah nanti Ustaz akan jawabkan dan kita akan sambung lagi perkongsian kita. Silakan Ustaz. Okey, kalau saya respon dulu tentang soalan tu, insyaAllah pun boleh juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, kalau tak buat ketiga-tiga, kalau kita lihat, kalau kita solat pun ketiga-tiga kita akan laksanakan. Sebenarnya bila kita angkat takbir, Allahu Akbar kan? Allahu Akbar. Okey. Yang kedua, Allahumma salli bila nak solat kita berwuduk kan? Dan bila solat, jadi ketiga-tiga kita buat kalau kita solat sebenarnya. Okey, tu. Tapi dari sudut lain kita mungkin tak dapat manfaat yang lain nanti tentang biar kita mulakan bangun kita ni dengan ibadah sebenarnya. Bila menyebut nama Allah, kita menyebut ibadah, dan kalau kita baca doa dan kita faham makna doa tu, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami ini setelah mana Engkau mematikan kami. Jadi kita bila bangkit daripada tidur tu, ini hadis daripada Huzaifah Al-Yamani disebut bahawa Nabi SAW bila bangkit daripada tidur bagi dia akan membaca doa tersebut. Doa tu warid pada Nabi SAW. Okey, ataupun ada sandaran hadis yang sahih tentang Nabi SAW. Bila kita doa, alhamdulillah, ramai yang kita dengar sahabat-sahabat kita yang malam tadi tidur, lepas tu besok pagi tak bangun, besok pagi tak bangun kan. Jadi kalau kita dapat bangun sedar, terus panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Engkau telah hidupkan kami kembali ya Allah selama Engkau mematikan kami tadi masa waktu kita tidur. Wa ilaihin nusyur, kita sedar bahawa kepada kamulah wahai Allah kami akan dikembalikan kan. Jadi doa. Kalau kita terus solat, kita tak dapat yang memulakan tu, sebab kita mungkin buat benda lain dulu. Kita buat benda lain dulu. Sebab itu first sekali bangun adalah sebut nama Allah. Sambil sebut nama Allah, menggeliat, walaupun menggeliat ni bukanlah amalan sunnah Nabi SAW. Dia tindakan refleks hati kan, dan silap pendengar yang dimati oleh Allah sekalian, dia tindakan kita memang bangun automatik kita akan menggeliat. Bila dikaji, rupanya menggeliat dari sudut sains kita dapat manfaat, iaitu apa? Sebab tidur yang panjang akan menyebabkan bebanan pada badan kita ataupun otot kita ya, yang akan menyebabkan ketegangan otot. Jadi menggeliat, cuma menggeliat saja tidak menyebut nama Allah, hanya dapat manfaat sains je lah, tapi tak dapat manfaat dari sudut akhlak, kita dapat pahala. Jadi yang terbaiknya menggeliat. Okey, buanglah tabiat menggeliat dengan sebut sampai mengganggu pasangan kita sampai kan. Sakit rahang Ustaz. Sampai sakit rahang kan, mengganggu sahabat kita yang tidur sebelah jauh ni kan. Jangan sebagai menggeliat sampai bunyi suara yang tak. Kita menggeliat cara yang terbaik adalah sebut nama Allah, sebut nama Allah. Selain dapat meregangkan ketegangan otot, seterusnya mengalirkan darah pada seluruh badan. Okey, dia dapat pahala. Jadi menjawab soalan tadi tu, yang terbaiknya kita buat step pertama sebut nama Allah, kemudian bangun ambil uduk, kemudian bangun kita solat subuh macam tu itu yang terbaik. Tapi kalau kita tak buat, solat tu dah memadai dah semua tu, memadai semua tu. Okey, yaitu dan sidang terima Allah. Izinkan saya masuk untuk amalan seterusnya, insya-Allah. Okey, disebut oleh Bilal bin Rabah. Hadis ni hadis hadis Bukhari dan Muslim. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Yawmun Nabawi, Al-Yawmun Nabawi, flow kehidupan Nabi SAW. Okey, yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Nasir At-Tariri. Okey, disebut apabila Bilal bin Rabah azan, baginda SAW segera bangun. Okey, dan perkara yang pertama dilakukan oleh baginda SAW adalah mengambil kayu siwaknya, kayu sugi, kayu siwak. Dan baginda akan bersiwak, kemudian membaca doa, bangun tidur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku dan kepadanya akan dikembalikan. Itu amalan Nabi SAW.
Kalau kita lihat first kali yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah ambil kayu siwak. Berarti kayu siwak tu Nabi letak di bawah bantal ataupun di sisi Nabi SAW. Itu yang kalau kita lihat apa kelebihan kayu siwak ni dari sudut sains dulu sebelum kita bincang dari sudut akhlak. Okay. Yang pertama, penggunaan kayu siwak ni ataupun kayu sugi mampu mengurangkan kadar bakteria berbanding penggunaan berus gigi. Okay, sebab berus gigi kita mungkin gunakan Allah SWT dia ada panggil Florida tu. Florida tu sebenarnya dia fungsinya adalah untuk memutihkan gigi. Dan Florida tu sebab itu kanak-kanak kalau kita tengok kalau kita lihat dia punya ubat giginya dia tidak ada Florida. Sebab apa? Dia boleh mereputkan gigi. Sebab Florida tu fungsinya untuk memutihkan gigi. Kan? Jadi kalau ada Florida tu tak terbaik. Jadi kalau kayu sugi, ekstrak daripada kayu siwak ataupun kayu sugi tu dia baik untuk mengurangkan bakteria. Ekstrak ini tu mampu membunuh bakteria dalam mulut kita. Okey. Yang kedua, kayu sugi ni dari sudut sains dia mempunyai antibakterial acid yang berfungsi untuk membunuh bakteria, seterusnya mencegah infeksi dan menghentikan pendarahan pada gusi. Okey. Yang ketiga, memiliki minyak aroma yang memiliki rasa dan bau yang segar, malah menjadikan mulut menjadi harum dan menghilangkan bau yang kurang enak. Okey, yang seterusnya mengandungi enzim yang mencegah pembentukan plak yang menyebabkan radang gusi. Plak juga menjadi penyebab utama tanggalnya gigi secara peramatang. Mengandungi anti-decay, dia panggil anti-decay agent, itu zat anti pembusukan. Zat anti pembusukan. Okey. Itu kalau kita dalam bulan Ramadan, ya memang mulut kita akan berbau bila bulan Ramadan. Tapi dibolehkan untuk kita Allahumma salli bersiwak sepanjang siang hari bulan Ramadan. Boleh. Jangan telan kayu sugi je lah. Kalau telan kayu sugi tu baru batal lah. Kadang kalau dia bersugi dalam rongga. Jangan telan kan dia sebenarnya tak ada masalah untuk bersiwak. Okey. Kemudian merangsang pengeluaran air liur yang lebih, di mana ia merupakan organik mulut yang melindungi dan membersihkan mulut. Jadi kayu sugi ni kayu yang terbaik sebenarnya untuk membersihkan mulut kita, menghilangkan bau busuk mulut kita. Kemudian dia ekstraknya tu mampu membunuh bakteria, membunuh bakteria. Okey. Kalau kita lihat rasional akhlak pula, mulianya ibadah solat ni, mulianya ibadah solat. Okay. Sewaktu baginda SAW hendak solat, dan Nabi sebut dalam hadis bahawa, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalau tidak menjadi keberatan kepada umatku, nescaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali ingin mendirikan solat. Okay. Kerana mulianya ibadah solat ni, kita kena menghadiri solat ataupun solat kita menghadap Allah SWT, takharub dengan Allah SWT, mestilah dalam keadaan suci bersih. Suci bersih. Okay. Kemudian Allahumma salli alaihi. Selain daripada itu, malaikat terganggu dengan bau busuk. Malaikat terganggu dengan bau busuk. Imam Asy-Syana'ani berkata bertepatan dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang memakan bawang putih, ini kisah bawang putih ataupun bawang merah, maka janganlah mendekati masjid kami, sesungguhnya para malaikat terganggu dengan apa-apa yang Bani Adam terganggu dengannya. Kalau orang terganggu dengan bau busuk mulut kita, malaikat juga terganggu dengan bau busuk tersebut. Bau busuk tersebut. Jadi kalau kita bangun, kita siwak menghilangkan bau busuk tu, malaikat pun tidak terganggu dengan bau tersebut. Hadis riwayat Muslim daripada Jabir radhiyallahu an. Yang seterusnya, bersiwak ni disukai oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, bersiwak merupakan kebersihan bagi mulut dan keredaan bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu kita dituntut sentiasa bersiwak pada setiap masa. Ia menjadi kesukaan Allah selain kebersihan untuk diri kita. Untuk diri kita. Kalau kita lihat sebelum Nabi wafat, Nabi juga bersiwak. Ada kisah kan, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, baginda di akhir kewafatannya memandang lama kayu siwaknya, dan Aisyah berkata, aku ambilkan kamu kayu siwak itu ya Rasulullah. Rasulullah menganggukkan kepalanya dan baginda bersiwak dengannya, kemudian berkata fi rafiqil a'la sebanyak 3 kali, dan baginda wafat. Jadi apa rasional baginda SAW bersiwak? Baginda ingin menemui Allah dalam keadaan bersih mulut dan wangi. Itulah. Jadi bersiwak ni banyak kelebihannya.
bukan saja bangun daripada tidur, tapi Allah SWT kita boleh amalkan sepanjang masa sebenarnya, sepanjang masa kayu siwak ni. Selesai insyaAllah untuk itu. Jadi amalan Nabi SAW bila bangkit daripada tidur, kalau ikut dalam hadis ni, kata pertama kali yang Nabi ambil adalah Nabi bersiwak. Okey, itu yang kedua insyaAllah. Yang ketiga, antara amalan Nabi SAW bila bangkit daripada tidur, kalau kita boleh rujuk daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Maimunah, daripada Ibnu Abbas, bahawa aku berbaring memanjang sementara baginda berbaring melintang. Baginda SAW tidur sehingga terjaga pada waktu malam, awal sedikit ataupun lewat sedikit daripada tengah malam. Setelah daripada bangun, baginda akan menghilangkan kesan-kesan tidur daripada wajahnya. Yamsahu nauma an wajihi. Yamsahu ni sapu pula ni. Nauma an wajihi, Nabi sapu mukanya untuk menghilangkan sisa mengantuk. Itu amalan Nabi SAW lah. Cuma di sini ada dua pendapat para ulama bila dia mensyarahkan hadis ni. Dia menyapu muka tu, adakah menyapu muka sekadar itu, ataupun ini memang kelaziman Nabi bila berdoa Nabi akan menyapu mukanya. Jadi para ulama dia selisih pendapat itu je. Dia kata bukan sapu muka untuk menghilangkan mengantuk, tapi Allah SWT, Nabi SAW sapu muka sebab Nabi baru lepas berdoa, alhamdulillahi ahyana ba'da ma'atana wa lana, Nabi sapu muka itu sebab itu memang kebiasaan Nabi, bila Nabi selepas doa Nabi akan sapu mukanya. Okey, tapi oleh banyak pun ada pendapat yang mengatakan dia adalah sunnah jibiliyah, sunnah adat masyarakat ketika itu. Bila dia bangun, dia akan menyapu mukanya, terutamanya menyapu pada bahagian mata, menyapu pada bahagian mata. Bila saya buat kajian tentang tu, dan juga rational science, mata kita kalau dia tak bergerak lama, dia kering. Jadi kita kena gerakkan biji mata kita ni untuk produce air mata. Jadi air mata sifat dia adalah untuk melindungi mata daripada bakteria, daripada kuman bakteria umpamanya. Sebab itu kalau kita hiris bawang, pakai helmet pun masih boleh pedih mata kita kan. Kenapa? Rupanya dia bukan terpercik. Dia aroma daripada bawang tu ada asid yang tajam, jadi dipanggil aroma asid. Dia bila terkena pada mata kita, cantik yang cerita Allah Subhanahu Wa Taala pada kita kan, otak kita terus tafsir bahawa mata kita ni terkena jangkitan kuman. Jadi dia akan produce air mata yang banyak, sehingga macam kalau kita nangis pun tak sebanyak tu air mata kita kan. Tapi dia terus keluarkan air mata yang banyak. Fungsinya apa? Untuk bersihkan biji mata kita ni daripada kuman yang tadi tu, yang terkena pada mata kita. Sebab itu masya-Allah Allah SWT cipta kita bukan sebarang kan. Setiap satu itu ada bila Allah SWT iris bawang, mata terkena aroma tu, otak terus tafsir bahawa biji mata kita ni terkena jangkitan kuman. Betul, dia akan produce air mata yang banyak, melimpah-limpah untuk bersihkan daripada kuman terus. Sebab itu jadi rupanya fungsi air mata itu adalah untuk melincirkan perjalanan berbola mata. Kalau kita pejam dalam masa yang lama, dia boleh merosakkan mata. Itulah hikmahnya kalau kita bincang tentang Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi. Bila dia tidur, sebenarnya tidur matanya tidak pejam, okey. Sebab mata tu juga perlu cahaya matahari, okey. Jadi kalau dia pejam selama 309 tahun, dia buka matanya boleh buta, matanya boleh rosak. Matanya boleh rosak. Sebab itu disebut dalam surah Kahfi bahawa mereka ni matanya celik, tidur dalam keadaan mata celik. Kemudian dia membalikkan tubuhnya ke kiri, balik tubuh ke kanan kan. Dalam surah Kahfi sebut kenapa? Rupanya kalau dia baring atas tanah 309 tahun lamanya, bukan tak payah 309 tahun dah, 10 tahun cukup. Daging belakang badannya akan busuk dimakan oleh ulat-ulat tanah. Ulat-ulat tanah. Sebab itu Allah bolak-balikkan badannya ke kiri dan ke kanan sepanjang 309 tahun tu. Jadi mata kita kalau terdedah lama, kalau dia tidak berfungsi, dia akan kering. Jadi kita gosok pada bahagian mata tu, ada sebut yamsahu nauma an wajhi. Itu cara Nabi menghilangkan sisa mengantuk, sebab bila air mata dah produce, dah keluar, mata kita jadi segar.
mata kita jadi segar. Jadi kita jadi apa nama, Allah SWT jadi jelah terus segar lah, takkan hilang ngantuknya. Okey. Ini yang disebut tentang ada satu kajian nanti Profesor Charles McMonis daripada School of Optometry and Vision Science di University of NSW. Dia kata kondisi ini disebut sebagai, Allah nak sebut macam ni, ocular cardiac reflex, yang membantu seorang merasa relax, di mana tekanan pada bawah mata menyebabkan perlambatan denyutan jantung dan mengarah kepada perasaan pengurangan stres. Gosok mata ni boleh mengurangkan stres. Kemudian namun disebut bahawa menggosok mata dengan kuat boleh menyebabkan goresan pada kornea mata. Jadi jangan gosok kuat, sekadar gosok mata untuk produce air mata je. Bila produce air mata, insya-Allah, jadi kita akan bangun dalam keadaan segar sebab biji mata kita dah basah. Seperti itu Nabi sebut dalam hadis, yamsahun nauma an wajhi. Nabi menyapu sisa tidurnya pada wajah Nabi SAW. Itu yang kedua, insya-Allah. Itu yang ketiga, amalan ketiga dah. Jadi okey. Okey. Kalau kita bincang terus nanti, insya-Allah. Okey. Amalan Nabi seterusnya yang keempat, okey. Disebut daripada Ibnu Abbas, hadis sambungan daripada hadis tu, disebut bahawa selepas daripada yamsahun nauma an wajhi, Nabi akan duduk sebentar, kemudian baginda SAW akan Allah akan membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Membaca ayat terakhir surah Ali Imran. Disebut bahawa yaqra'u ashral khatim min surati Ali Imran. Nabi akan membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Okey. Dari sudut manfaat sains tadi, pakar kesihatan mensyorkan kita untuk duduk sekurang-kurangnya 1 minit hingga 1 minit setengah. 1 minit hingga 1 minit setengah. Kenapa? Pertama, bila kita baring tadi, jantung kita berehat dengan betul-betul rehat, sepenuhnya rehat. Jadi kalau kita terus bangun dan berjalan, jantung kita ni dia terus bekerja keras, dia terkejut, bekerja keras. Allahumma salli, dia umpama macam kereta. Bila kita biarkan, sebab itu kena selalu ikut dalam rancangan apa nama? MTech. MTech bersama Datuk Engineer Muhammad Dalib kan. Muhammad Ibn Dalib. Okey. Dia sebut bahawa tapi bukan semua kereta kita kena panaskan. Sebab dia kata kalau kita panaskan dalam tempoh yang lama, silap saya disebut bahawa kalau kita panaskan enjin lebih daripada 1 minit, dia akan kita rugi bahan bakar yang boleh menyebabkan kita berjalan sejauh 1.6 km disebut silap saya. Jadi Allah SWT enjin mana yang kena pagi-pagi kena warm up, kena Allah SWT kena panaskan enjin dulu. Enjin yang terbiar ataupun yang dimatikan dalam tempoh 8 jam ke atas. Kalau 8 jam ke bawah kita start masuk gear tak apa sebab minyaknya masih melekat pada bahagian-bahagian enjin tu. Tapi kalau Allah SWT kalau lebih daripada 8 jam minyaknya akan mendap ke bawah, jadi kita kena panaskan dulu biar minyak tu naik ke atas, barulah masuk gear 1 untuk menggerakkan kereta. Jadi akan kurang berlaku geseran, jadi tempoh hayat kepada enjin kita lebih panjang. Macam engineer Datuk Muhammad Dalib pula bicara tentang enjin ni. Itu antara rancangan yang saya minat sebab kita hari-hari dengan kereta kan. Alim otomotif Ustaz. Alim otomotif. Okey, tentang. Jadi sama fungsi badan kita nanti. Kita bila berehat 8 jam, tidur 8 jam. Okey. Lepas tu kita terus bangun, jantung kita terkejut. Sebab itu dia boleh menyebabkan masalah pada jantung. Sebab itu kita duduk sebentar, pakar kesihatan kata tu postural hypertension jika bangun berkejut. Terima kasih Abdul Fattah. Okay. Allah SWT kita duduk sebentar 10 minit 1 minit hingga 1 minit setengah itu dia untuk memberikan untuk memberi isyarat pada jantung kita bahawa kita nak terus bergerak. Kita nak buat kerja berat lah, nak berjalan dan seumpamanya. Itu antara manfaat sains. Tapi Nabi SAW bukan saja duduk 1 minit hingga 1 minit setengah, tetapi baginda tidak akan membazirkan 1 minit hingga 1 minit setengah, tapi baginda SAW akan membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Kalau dirujuk pada
surah ni disebut tentang kejadian malam, pertukaran malam dan siang. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan duduk, baring kan, dan berdiri itu. Sebenarnya ayat ini ada berkaitan dengan malam dan siang, zikir. Itu sebenarnya. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan bincang lagi dari sudut apa manfaat yang kita dapat dari sudut akhlak dan juga dari sudut sains tentang duduk sebentar sebelum bangun untuk menuju ke bilik air ataupun melaksanakan solat. Silakan. Ya, insya-Allah. Dan juga kita nak raikan juga sikit-sikit soalan-soalan sahabat-sahabat kita kalau kita sempat, Ustaz. Kan kita akan berdiri sekali lagi sekejap aja untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Berehat sebentar, kita bersama sekali lagi Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari. Dalam Rahmatan Alamin kita belajar tentang rasional sunnah baginda Rasulullah SAW ketika bangkit daripada tidur. Ustaz dah memberikan beberapa tadi kan. Hujung tadi baginda Rasulullah membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Masya Allah Ustaz kan, maknanya menggunakan masa untuk mempersiapkan jantung dan mempersiapkan diri sebenarnya tanpa membazirkannya dengan sia-sia. Masya Allah Ustaz, sambung sikit lagi Ustaz. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang tanya nanti. Mungkin tak ada orang tanya tapi saya tahulah bakal ada orang tanya insya-Allah. Sebab dah banyak kali dah bila buat program macam ni dan selama ni pun saya buat masih lagi berlangsung bedah kitab Syama'il Muhammadiyah dan Timun Najasman antara anak murid yang mengikuti kita. Allahumma salli. Ialah kita bicara tentang bila baca kitab Syama'il tu dan kita syarahkan dari sudut rasional akhlak, psikologi, sains, kesihatan dan adab Melayu. Jadi kita buat kajian sikit tentang tu lah. Okey. Ada yang bertanya tentang Ustaz, kalau saya tak hafal 10 ayat terakhir surah Al-Imran nak baca apa? Nak baca apa? Nampak Yati. Itu maksudnya Yati pun nak tanya sebenarnya. Kan. Jadi Allahumma salli nak baca surah apa? Bacalah apa-apa surah pun kalau kita tak hafal, tapi sebaiknya 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Okey. Tapi kalau tak hafal, bacalah apa-apa pun, tapi yang pentingnya bukan 10 ayat. Kalau kita baca contohnya Allah SWT 10 ayat sebenarnya 10 ayat itu dia sama tempo dia 1 minit hingga 1 minit setengah. Carilah ayat yang kadar panjang kita duduk tu Allah SWT macam kita duduk 1 minit hingga 1 minit setengah. Kalau kurang daripada tu, ya mungkin ada juga kesan sampingan lah kalau kita terus bangun. Okay. Jadi kita kena cari 1 minit setengah. Kalau kita sekadar ambil 10 ayat, dia baca Fatihah pula tu sambung-sambung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki itu. Kemudian campur kul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas 4 ayat, 7 campur 4 11. Tapi cukup tak kadar 1 minit hingga 1 minit setengah? Kalau tak cukup, cari lagi ayat yang bukan 10 ayat tapi cari yang dalam tempoh 1 minit hingga 1 minit setengah. Itu Nabi SAW kalau kita bincang nanti bab ibadah Nabi SAW bila Nabi baca Quran, Nabi berhenti pada setiap kepala ayat. Bukan Fatihah tu Nabi baca sambung, tapi Nabi akan berhenti pada satu-satu ayat. Itulah Nabi SAW kan. Jadi kalau 10 ayat ya dengan kefasihan, kelancaran 1 minit setengah cukup untuk Nabi SAW. Nanti kita akan kaji dia sudut insya-Allah lepas ni. Lagi tentang Allah SWT ada kaitan dengan tamak-ninah kita. Ada kaitan dengan tamak-ninah dalam solat. Kenapa dalam solat tamak-ninah kita rokok ada bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Okey, dia ada kaitan sebenarnya dengan satu lagi manfaat dari sudut sains. Bila kita duduk sebentar selain daripada merehatkan jantung, kita menyeimbangkan cecair yang ada dalam vestibular, vestibular. Vestibular ni dalam telinga, iaitu organ yang mengawal keseimbangan badan kita. Jadi kalau kita duduk sebentar, cecair dalam vestibular tu dia balance, dia sama dengan macam penimbang air. Kalau kita nak tahu permukaan meja ini dia tegak atau tak tegak, kita letak penimbang air tu,
buih tu berada pada antara dua garisan tu. Kalau dia ke arah tepi, berarti garis meja ni tak tegak permukaan dia kan. Jadi sama juga dengan tubuh badan kita. Dalam telinga kita ni ada satu cecair dalam vestibula. Saya benda rujuk pakar ENT yang datang ke konti radio IKIM. Itu sebab tu seronok hati walaupun terpaksa menempuh jam 2 jam untuk sampai daripada Bandar Sri Putra ni sampai ke IKIM, ke konti IKIM. Terpaksa menempuh 2 jam, tapi seronok. Sebab apa? Sebab saya akan bertemu dengan pakar-pakar kesihatan yang sebelum slot saya, slot kesihatan kan. Jadi saya akan berbincang, akan berbual, saya dapat ilmu dari situ. Jadi saya merujuk, kebetulan dalam perjalanan dalam kereta dengar, oh ni pakar ENT ni, kena cepat-cepat sampai ke konti ni supaya dapat ilmu. Dia kata betul. Dia dalam telinga ni, kalau kita bangun terus, kita akan hilang keseimbangan kita. Kita akan bangun dalam keadaan terhoyong-hayang sebab cecair dalam telinga ni dia tak balance. Dia tak balance. Jadi kita duduk sebentar, dia balance. Okay. Sama juga dalam perbuatan kita ketika mana rokok. Kalau kita solat, istilah orang kita solat macam patok ayam, laju je, tak kan. Okay. Dia akan hilang keseimbangan dia. Bila dia rokok, dia terus bangun dan terus sujud terus bangun, dia akan hilang keseimbangan. Sebab tu ada tomak ninah. Tomak ninah tu ketenangan. Ikut dalam fiqh, kadar panjang tomak ninah mesti sama dengan kita baca subhanallah. Okay. Tapi kita tinggalkan bacaan yang 3 kali tu. Kita tinggalkan bacaan 3 kali. Walaupun dia sunnah, sah solat kita, tetapi bacaan 3 kali tu adalah tempoh untuk seimbangkan cecair dalam telinga kita, supaya kita nanti bila rokok kita tak pening, kemudian kita bangkit, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu tempoh pula untuk kita sebelum sujud. Bila dalam sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana. Itu tempoh untuk seimbangkan cecair dalam telinga kita supaya kita tak pening ketika sujud. Bila bangkit daripada sujud, duduk antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajibuni, ada tempohnya. Sujud itu sebenarnya adalah untuk mengawal keseimbangan dalam telinga kita. Itu tomak ninah. Jadi Nabi SAW duduk bukan sekadar baca 10 ayat terakhir surah Imran untuk redykan jantung, tetapi untuk mengawal keseimbangan dalam telinga kita supaya kita bangun tu dalam keadaan tak terhoyong-hayang kan dan sebagainya. Itu masya-Allah hebat ciptaan Allah pada diri kita sebenarnya. Masya-Allah Ustaz, kita masa tak apa nak banyak Ustaz, tapi kalau kita raikan soalan-soalan dan kita sambung boleh, apa yang kita tertinggal lagi berbaki 2 tu, kita sambung minggu depan, boleh ke Ustaz? Boleh, insya-Allah. Boleh. Dan kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita ni Ustaz, berkaitan dengan ini. Antaranya tadi nak guna berus gigi dan ubat gigi ganti kan bersiwak tu dapat pahala tak Ustaz, daripada sahabat kita di Facebook? Okey. Pertama, berus gigi pun dapat pahala sebab kita kebersihan. Kebersihan. Cuma berus gigi dan ubat gigi tu kalau nak dibandingkan dengan kayu sugi, lebih kayu sugi lagi lah. Kayu siwak tu sebab ekstraknya. Dia kata, Ustaz, dalam ubat gigi saya ada ekstrak kayu sugi. Itu ekstrak. Maksudnya telah dicampur dengan bahan-bahan lain. Jadi mungkin peratus ekstrak kayu sugi itu sangat sikit. Kita dapat bau dia je. Mungkin kelebihan dia agak kurang sikit. Ada kurang sikit kan. Jadi kenapa kayu sugi yang terbaik? Sebab dia pertama organik lah. Organik lah kan. Kadang-kadang ubat gigi